Alaska adalah salah satu daripada 50 buah negeri di Amerika Syarikat. Namun sebenarnya suatu ketika dahulu, Alaska merupakan tanah jajahan milik Rusia. Tetapi disebabkan oleh beberapa faktor, Alaska telah dijual kepada Amerika Syarikat. Pembelian Alaska pada tahun 1867 menandakan berakhirnya usaha Rusia untuk memperluaskan perdagangan dan pendapatan mereka ke pantai Pasifik Amerika Utara. Pembelian ini juga sekaligus menjadi langkah penting dalam menaikkan Amerika Syarikat sebagai kuasa besar di rantau Asia Pasifik. Pembelian ini juga telah menyebabkan Amerika Syarikat berjaya meraih keuntungan lebih 100 kali ganda daripada jumlah pembelian Alaska, iaitu 7.2 juta US dollar melalui hasil pelumbungan emas dan sumber aslinya. Persoalan yang timbul oleh ramai pihak ialah kenapa Rusia menjual Alaska yang mempunyai banyak sumber semula jadi ini. Sehinggakan ada yang terfikir bahawa Amerika Syarikat telah mencuri Alaska daripada pihak Rusia atau menyewanya tetapi tidak mengembalikannya. Namun dengan berbagai-bagai andaian yang ada, kedua-dua pihak ini sebenarnya mempunyai sebab yang kukuh ketika menandatangani secara rasminya perjanjian Alaska. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat apakah sebabnya Rusia menjual Alaska. Teruskan menonton. Pendudukan pihak Rusia di Alaska bermula apabila Gregory Ivanovich Shelikhov bersama syarikatnya Shelikhov Goligov Company tiba di Pulau Kodiak pada tahun 1784. Syarikatnya menjalankan perniagaan penjualan kulit binatang. Menjelang 1788, penempatan tetap orang Rusia yang dibina sudah mula berkembang di serata Alaska. Pada abad ke-19, Rusia Alaska merupakan induk kepada perhubungan antarabangsa. Ibu kotanya mempunyai pelbagai pedagang yang menjual fabrik-fabrik Cina dan teh. Ais juga berada dalam senarai perdagangan tersebut, sejenis sumber yang diperlukan selatan Amerika Syarikat sebelum penciptaan peti ais. Kapal dan kilang telah dibina dan sumber arang pula dilombongkan. Pedagang-pedagang Rusia juga dibawa ke Alaska demi industri kulit memberang laut daripada puak-puak asli Alaska dan gading anjing laut yang mempunyai sama nilai dengan gading gajah. Perdagangan pula kebanyakannya dibuat oleh syarikat Russo-Amerika RAC yang merupakan usaha asas penjelajah pelanjah Alaska yang terdiri daripada usahawan-usahawan Rusia, penjelajah dan peniaga. Syarikat inilah yang menguasai pelombongan dan sumber alam Alaska. RAC mampu mendaftarkan perjanjian-perjanjian perdagangan bersama negara-negara lain dan mereka juga mempunyai bendera dan mata wang tersendiri. Penguasa penempatan Rusia merupakan seorang pedagang yang bernama Alexander Baranov. Di bawah Alexander Baranov, RAC telah meraih perkembangan keuntungan melebihi 1000%. Dan apabila Baranov meletakkan jawatan atas faktor usia, beliau digantikan dengan seorang Lieutenant Captain yang menukar struktur pengurusan dari segi pekerja dan pemilik saham antara orang-orang tentera. Atas usaha mereka inilah yang membawa kepada keruntuhan RAC. Sebab penjualan Alaska. Walaupun Alaska merupakan sebuah kawasan yang luas, pihak Rusia akhirnya bersetuju untuk menjualnya kepada Amerika Syarikat atas beberapa sebab. Kos kewangan dan bantuan logistik ke atas Antartika menjadikannya satu liability ke atas Rusia. Kerajaan Rusia yang berpangkalan di St. Petersburg kekurangan sumber kewangan untuk menyokong penempatan utama di Alaska atau menyediakan pasukan ketenteraan di sepanjang pantai Pasifik di Amerika Utara. Tambahan pula, peneroka tetap Rusia di Alaska pula tidak pernah melebihi 400 orang. Malah kekalahan dalam Perang Crimea yang berlangsung dari tahun 1853 hingga 1856 juga menjadi punca yang mengurangkan minat Rusia di rantau ini. Rusia ketika itu sedang bergelut dengan hutang selepas perang dan penjualan Alaska ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan bebanan hutang yang mereka hadapi. Selain itu, walaupun pihak Rusia mempunyai hubungan yang baik dengan etnik elit di sana, pendudukan mereka ke atas Alaska ditentang oleh etnik Tlingit sehingga berlaku banyak konflik dan serangan ke atas pihak Rusia. Fokus kerajaan Rusia pada ketika itu adalah penguasaan ke atas negara-negara Asia dan ini menguatkan lagi alasan kenapa mereka perlu melepaskan dan menjual pemilikan ke atas Alaska kepada Amerika Syarikat. Antara sebab lain yang menyebabkan penjualan ini adalah kesukaran untuk tinggal di sana, kekurangan sumber semula jadi dan mereka juga takut ia akan dijajah dan dirampas dengan mudah oleh United Kingdom jika kedua-dua negara ini berperang. Atau dengan kata mudah, pihak Rusia lebih rela menjual Alaska kepada rakan atau sekutu mereka daripada mengambil risiko Alaska diambil secara paksa oleh kuasa yang tidak disenangi, terutamanya Great Britain. Selain itu, menurut ahli sejarah, Rusia juga menyalahkan kewujudan emas sebagai alasannya untuk menjual wilayah tersebut. Walaupun ia kelihatan agak tidak masuk akal untuk menjual wilayah yang mempunyai emas, namun terdapat bukti bahawa pihak Rusia menyedari akan kewujudan sumber itu di Alaska. Walau bagaimanapun, Rusia takut kewujudan emas itu bakal mengulangi tragedi Gold Rush
iaitu pergerakan pesat orang ke kawasan emas yang baru ditemui, seperti yang terjadi pada tahun 1849 di California, kerana ia akan menyebabkan Rusia terpaksa menanggung akibat yang mampu menjejaskan kedaulatan mereka. Alaska menjadi milik Amerika Syarikat. Disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, Rusia menawarkan untuk menjual Alaska kepada Amerika Syarikat pada tahun 1859. Pada Disember 1866, iaitu setahun selepas tamatnya perang, Baron Edward selaku Menteri Rusia ke Amerika Syarikat telah diarahkan oleh Maharaja Alexander II untuk membuka rundingan untuk penjualannya. Baron mendekati William Henry Seward, setiausaha Amerika Syarikat di bawah Presiden Abraham Lincoln dan Andrew Johnson. Baron dan William akhirnya menyelesaikan urus niaga penjualan tanah seluas 1,518,800 km persegi pada harga hanya 7 juta US dolar dengan tambahan 200,000 US dolar sebagai kos pentadbiran untuk pemindahan tersebut. Bayaran tersebut menjadikan harga tanah di Alaska dibeli dengan harga 2 sen US dolar bagi setiap ekar. Perjanjian tersebut juga disahkan oleh Senat Amerika Syarikat dan diisytiharkan oleh Presiden Amerika Syarikat ke-17 Andrew Johnson pada 20 Jun 1867. Alaska secara rasminya menjadi milik Amerika Syarikat dan diserahkan dalam satu majlis di Sitka, Alaska pada 18 Oktober 1867. Walau bagaimanapun, selepas 3 dekad selepas pembelian tersebut, Amerika Syarikat nampaknya tidak memberikan perhatian kepada Alaska, sehinggakan ada yang menganggap perjanjian pembelian itu sebagai kebodohan Seward. Alaska kekal berada di bawah kawalan tentera Amerika Syarikat sehingga Jun 1877 dan selepas itu ia ditadbir secara ringkas oleh Jabatan Perbendaharaan dan kemudian oleh pelbagai pihak berkuasa tentera. Kebanyakan rakyat Rusia yang telah menduduki wilayah itu bukanlah penduduk tetap dan telah kembali ke Rusia selepas Alaska dijual kepada Amerika Syarikat. Manakala bagi mereka yang kekal pula diberikan pilihan untuk memohon kewarganegaraan Amerika Syarikat dalam tempoh 3 tahun, tetapi kebanyakannya memilih untuk pergi. Akhirnya pada tahun 1884, sebuah jawatan kuasa kerajaan ditubuhkan untuk mentadbir Alaska setelah kawasan tersebut diiktiraf sebagai sebuah daerah. Pada 3 Januari 1959, Alaska akhirnya diangkat dan diiktiraf sebagai sebuah negeri yang ke-49 dalam Kesatuan Negara Amerika Syarikat. Dari segi geografi, Alaska merupakan negeri yang terbesar di Amerika Syarikat. Dalam pada itu, pembelian ini juga telah menamatkan kehadiran Rusia di Amerika Utara dan memastikan akses Amerika Syarikat ke Utara Pasifik. Kesimpulannya, pembelian Alaska oleh Amerika Syarikat sebenarnya memberikan kelebihan dan keuntungan kepada negara itu. Kajian-kajian terkini mendapati bahawa Alaska sebenarnya kaya dengan sumber-sumber asli seperti kayu, emas, tembaga dan minyak. Malah ada pihak yang berpendapat bahawa sumber-sumber ini mampu memberi pulangan produk negara kasar sebanyak 40 bilion US dolar atau lebih. Walau bagaimanapun, ada juga pihak yang berpendapat bahawa keluasan Alaska yang terlampau luas menyukarkan penguasaan penuh ke atasnya selain meningkatkan kos logistik. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.